Alhamdulillah, selamat datang ke Heart Chat Institut Jantung Negara. Setiap Rabu pastinya kami akan bawakan khas kepada anda untuk bercerita tentang topik yang berkaitan dengan kesihatan jantung. Jadi kalau minggu lepas saya telah pun merungkai dan juga mengupas bagaimana sebenarnya yang dikatakan sebagai kematian mengejut. Jadi pada minggu ini salah satu topik juga yang perlu untuk kita semua tahu adalah kemahiran kita menggunakan satu alat jika seseorang itu pengsan depan kita, apa kita nak buat. Dan juga alat tersebut adalah sangat penting untuk memberi renjatan elektrik kepada jantung. Jadi renjatan elektrik, kecemasan orang pengsan, mungkin dengarnya agak macam pelik lah apa Ridwan bercakap ni. Jadi hari ini topik yang kami akan bawakan kepada anda adalah Automated External Defibrillator ataupun AED, dan juga yang akan berkongsi kepada anda bagaimana AED ini boleh digunakan ataupun adakah anda di luar sana boleh menggunakan AED ini untuk menyelamatkan nyawa. Hari ini bersama saya adalah Dr. Loh Hung Sheng, iaitu pakar klinikal kardiologi Institut Jantung Negara, merungkai bagaimana AED ini diperlukan dalam keadaan sekarang. Jadi doktor, apa khabar? Khabar baik. Jadi doktor, selamat pagi. Kalau minggu lepas kita telah pun berbicara mengenai kematian mengejut. Jadi dalam keadaan kita menjalani pandemik COVID-19 sebenarnya banyak benda yang harus kita tahu. Dan salah satunya adalah tentang kesihatan jantung kita. Kita tak boleh tinggallah apa yang berlaku tentang kesihatan jantung kita ataupun keseluruhan badan kita. Jadi apabila kita bercakap mengenai AED ini, Automated External Defibrillator, adakah ia sama dengan CPR? Iaitu bantuan pernafasan ketika orang pingsan. Apa itu AED dan adakah ia sama dengan CPR? Doktor, silakan. Okey, mula-mula saya terangkan apa itu CPR. CPR itu ialah Cardiopulmonary Resuscitation. Maksudnya kita bagi bantuan tekanan atas dada mangsa atau pesakit dan bagi bantuan pernafasan semasa mangsa itu mengalami situasi iaitu jantung dia tiba-tiba berhenti, kita panggil sudden cardiac arrest. Jadi kalau kita sekadar bagi CPR ini saja, dia punya peluang untuk mangsa ni terus hidup tidak begitu tinggi. Jadi macam mana kita nak meningkatkan lagi atau tambah lagi peluang dia untuk berjaya untuk terus hidup, iaitu dengan bantuan AED ini. Jadi AED, nama penuh dia ialah Automated External Defibrillator. Dia boleh bagi bantuan electric shock untuk mengembalikan aktiviti elektrik jantung yang normal supaya dia boleh pump darah ke bahagian badan yang lain. Jadi automated ni maknanya dia berfungsi secara automatik, dan external maksudnya kita hanya letak kat luar badan mangsa saja. Mengapa kita kata external? Sebab nanti kita akan terangkan ada alat yang serupa yang kita boleh masuk dalam pesakit yang mengalami penyakit jantung yang lebih tinggi risiko untuk dapat masalah ini. Dan defibrillator ini maksudnya alat yang boleh memberi renjatan elektrik kepada jantung, supaya jantung boleh pump dengan normal. Jadi kenapa renjatan elektrik itu penting waktu berlakunya kecemasan sebegitu? Boleh tak kita tunjuk satu slide yang keempat? Yang ada ECG tu. Okey. Jadi kita tengok ECG ni Yang pertama ia menunjukkan electric activity jantung yang normal Jadi setiap denyutan sama. Tapi kalau kita tengok yang kedua dan ketiga kita panggil VF atau VT, ini yang berlaku semasa seseorang mengalami sudden cardiac arrest. Jadi dia punya elektrik tu tidak tersusun, tidak teratur, dan dia tidak boleh menjanakan pressure untuk darah mengalir dengan sempurna, dengan normal. Jadi darah mengalir ke otak tak cukup, nanti otak boleh rosak, dan ke bawah pinggang tak cukup, bawah pinggang pun boleh rosak. Kalau kita tak tukar elektrik ni balik kepada yang pertama, dia akan jadi macam yang keempat, dia jadi flatline. Maksudnya keempat tu adalah kita panggil asystole. Maknanya tak ada langsung tak ada aktiviti elektrik dalam badan. Maksudnya orang pingsan ni jantung tu begitu kalau kita tangguhkan CPR atau tangguhkan AED, penggunaan AED ni, dia jadi flatline. Kalau flatline maknanya jantung dah tak boleh pump lagi lah. Tapi dalam situasi itu tak semestinya kalau jantung itu flatline itu seorang itu dikatakan sebagai meninggal dunia. Tidak. Ada peluang lagi. Tapi kalau kita tunggu sampai flatline, dia punya chance untuk peluang untuk hidup kembali lagi rendah. Okey. Kalau dalam situasi tersebut orang jantung lepas tu pengsan dan juga
kalau tidak ada orang yang boleh buat CPR dan hanya ada AED saja di situ, adakah AED mampu untuk mengembalikan renjatan jantung sama dengan kalau kita buat dua-dua, CPR dengan AED? Okey, sebenarnya kita tak boleh hanya guna AED saja. Sebab sebelum kita guna AED ataupun kita perlu masa untuk cari AED ni. Jadi masa tu jantung belum tak boleh pump. Ya, jadi kita kena bagi bantuan CPR juga. Lepas kita dapat AED, terus kita guna AED ini bagi electric shock. Lepas electric shock, kita tak boleh berhenti itu saja. Kita kena terus buat CPR sampai mangsa tu dah boleh bernafas balik ataupun kita boleh rasa ada nadi. Jadi kalau kemahiran untuk CPR itu orang perlu tahu, tapi kalau untuk AED, adakah ia semudah adakah ia sesukar untuk kita melakukan CPR? Adakah ia dalam equipment itu dilengkapi dengan sistem ataupun arahan yang senang untuk orang awam ini akses? Ya, betul. Tujuan utamanya AED ini dicipta ialah supaya orang ramai boleh guna walaupun tanpa latihan. Tanpa pergi ke kursus buat CPR atau guna AED ini. Ya, dan langkah-langkah dia sangat senang. Biasanya AED hanya ada dua butang saja. Satu switch on, lepas tu ikut arahan dia, dan kalau dia suruh bagi electric shock, kita tekan butang untuk bagi electric shock. Ya. Nanti pada separuh masa kedua nanti 15 minit dan ke atas nanti kita akan tunjukkan bagaimana penggunaan AED. Apa itu AED? Bagaimana kami gambarkan kepada anda apa itu AED. Sebelum itu kita tunjuk dulu doktor, bagaimanakah simbol secara universal AED ini dan di mana ia berada doktor? Adakah hanya di hospital ataupun di shopping mall pun ada? Ya, betul. Sebelum itu saya akan terangkan mengapa AED ini perlu bagi seawal mungkin. Ya, satu slide sebelum. Ya. Sebelum itu. Ya, jadi kebanyakan bangsa yang mengalami sudden cardiac arrest, kalau kita tak guna AED ni, peluang dia untuk hidup hanya serendah 5%. Ya. Jadi kebanyakan 90% meninggal sebab tidak kita dapat akses kepada AED ini. Ya. Dan setiap minit kita tangguh menggunakan AED ini, peluang dia akan jatuh 10%. Jadi kalau sampai 5 minit, peluang tinggal 30 sampai 50% saja. Kalau kita tunggu sampai 10 minit, tinggal 5% saja peluang untuk terus hidup. Jadi AED ini mesti sentiasa berada di tempat-tempat yang kita senang cari ataupun senang kita gunakan. Ya. Jadi kita tunjuk slide yang kedua, yang seterusnya. Jadi banyak tempat seperti tempat awam, iaitu macam lapangan terbang, stesen bas, stesen kereta api, ataupun kat bangunan-bangunan besar yang ramai dikunjungi ramai orang, macam stadium, pusat sukan, pusat kesihatan, dan juga kadang-kadang dalam kapal terbang juga, dalam train juga pun ada AED ini. Okey. Ya. Jadi kalau tadi kita sempat juga tunjuk apa itu simbol AED, ada merah dan juga ada hijau. Ya. Okey, doktor terangkan. Adakah ini simbol yang kalau kita tengok inilah sebenarnya AED? Ya, betul. Kalau kita AED ni kecil. Jadi kalau kita nak cari susah. Jadi biasanya ada satu simbol kat atas ya, tinggi supaya orang bersenang nampak. Jadi kat Malaysia kita guna AED yang simbol AED yang warna merah. Ya, warna merah. Kadang-kadang ada kat negara lain mereka guna yang warna hijau. Ya. Apa beza merah dengan hijau? Dia sebenarnya tak ada beza. Cuma negara lain mereka lebih prefer warna hijau. Jadi kalau di Malaysia secara statistik yang lebih kurang secara generalnya, sudah berapa banyak sebenarnya macam shopping mall kita ataupun tempat awam kita sudah disediakan dengan kemudahan AED? Lebih kurang doktor. Sebenarnya AED ini mula disediakan atau dicipta lebih kurang 60-an macam tu. Jadi lebih kurang 60 tahun ya. Jadi mula-mula dia hanya disediakan di tempat yang seperti untuk orang yang macam army ya, ataupun untuk kat hospital, untuk ambulans kan. Tapi lepas tu dia punya ada standard international ya, yang mengatakan kalau you nak bina bangunan macam ni yang tujuan ramai orang, you mesti ada AED. Jadi itu sebab kat Malaysia pun lapangan terbang, stadium atau kadang-kadang kat tempat LRT station ya. Sekarang kita punya LRT station pun ada, kerajaan sudah menyediakan AED ini. Jadi shopping mall pun ada. Jadi doktor, kalau macam ada kes kecemasan berlaku kan, tak semua orang dewasa doktor. Ada juga kanak-kanak. Kanak-kanak pula juga daripada umur sebulan mungkin, 2 tahun, 3 tahun sehinggalah orang yang lebih tua. Jadi AED ini adakah ia sesuai digunakan untuk semua lapisan masyarakat ataupun AED ini berbeza untuk setiap umur? Okey. Sebenarnya AED ini boleh digunakan untuk budak yang umur dari 1 tahun
sampai orang dewasa, ya. Jadi beza dia ialah tenaga yang diberi semasa kita bagi electric shock tu untuk kanak-kanak dia rendah sikit. Dia 50 joule saja. Tapi kalau untuk dewasa dia bagi 150 joule sampai 200 joule. Jadi macam mana dia kawal elektrik ni ialah dia guna itu pad yang kita lekat kat badan dia, saiz dia berlainan. Untuk kanak-kanak dia kecil, untuk dewasa dia besar. Okey. Sebentar saja lagi kita akan tunjukkan bagaimana aplikasi penggunaannya supaya ini merupakan satu kemahiran yang penting untuk anda kerana apa yang berlaku kalau kita lihat statistik di Malaysia kesedaran orang awam terhadap penggunaan AED dan juga CPR ini secara nisbahnya hanya 1:10 yang merupakan paling rendah di kalangan negara Asia berbanding dengan negara luar, contohnya di New Zealand yang mana nisbahnya 6:10, bermakna 6 orang daripada 10 orang tahu menggunakan AED dan juga menggunakan CPR kerana ia sangat penting untuk menyelamatkan mangsa yang pingsan daripada berlakunya kematian secara mengejut yang mana telah pun kita kupaskan pada minggu lepas. Jadi doktor, selepas ini kita akan tunjukkan bagaimana penggunaan aplikasi penggunaan AED ini begitu mudah untuk anda semua dan anda semua perlu belajar dan juga tengok kerana dalam AED tersebut ada instruction untuk kita follow dan ikut secara dengan sangat mudah. Jadi doktor, kalau kita berbincang juga mengenai kanak-kanak sebentar saja lagi sebentar tadi kan, adakah AED ini kalau disalahguna akan memberi kesan yang sebaliknya kepada mungkin kanak-kanak ataupun sesiapa sahaja yang berlaku kecemasan pada ketika itu? Okey, sebenarnya AED ni sangat senang diguna dan dia ada dia punya safety feature kita panggil, ya, untuk mengelak disalahguna. Ya, jadi macam saya kata tadi, dia ada satu alat yang berkomputer. Dia memang smart lah. Dia boleh menganalisa kita punya denyutan jantung dan dia boleh beritahu sama ada kita perlu bagi electric shock ke tidak. Kalau tidak perlu, walaupun kita tekan butang, electric shock tidak akan diberi. Jadi dia ada safety feature. Ya. Okeylah. Saya rasa sudah cukup untuk kami tunjukkan dan juga secara teorinya bagaimana anda boleh bayangkan AED. Sekarang kita akan beralih kepada set seterusnya doktor untuk tunjukkan bagaimana aplikasi penggunaan AED supaya anda lebih faham macam mana nak gunakan AED. Apa kata kita ke set seterusnya doktor? Silakan. Okey, thank you. Doktor, kita teruskan. Okey. Di sana doktor? Di meja sana. Okey. Kalau sebelah kanan lebih senang. Okey, boleh doktor? Silakan. Kita kembali dalam membicarakan tentang AED. Jadi tadi separuh masa pertama kita dah bincangkan, kami dah beri bayangan kepada anda apa itu AED, bagaimana ia berfungsi, siapa yang boleh gunakan, adakah kita semua ini boleh gunakan AED, adakah ia semudah ADC. Jadi untuk separuh masa kedua ini kami nak tunjukkan bahawa mudahnya penggunaan AED dan penggunaan AED ini mampu untuk menyelamatkan nyawa jika berlaku kecemasan, pingsan ataupun tiba-tiba orang kat depan kita tak sedar. Jadi doktor, sekarang dekat tepi kita ini adalah satu patung. Kita boleh katakan sebagai orang pingsan lah. Ya, betul. Dan inilah sebenarnya AED. Jadi doktor, terangkan kepada yang sedang menonton sekarang,
AED dan juga fungsi setiap dalam AED ini. Betul. Okey. Jadi kita mulakan dengan satu scenario dulu. Kalau kita jumpa seorang pesakit ataupun seorang tiba-tiba pengsan atau collapse kat tempat awam, kita paling penting ialah kita kena panggil untuk bantuan. Call for help, Jangan buat CPR dulu, jangan pergi cari AED dulu. So mesti call for help, Stay calm, call for help. Kalau ada orang, panggil orang tu tolong dan panggil orang tu untuk cari AED itu. Okey. Sementara orang tu panggil call for help atau cari AED, kita buat CPR dulu. Okey. Jadi kita boleh bagi bantuan tekanan atas dada dan bantuan pernafasan, 30 kali tekanan, 2 kali pernafasan sampai AED tu sampai. Bila AED sampai, kita akan minta orang tu tolong pasangkan itu pad. Jadi AED ni sangat senang. Dia ada 3 step sahaja. Step 1 ialah kita tekan on button. Lepas tu dia akan bagi arahan. Kita ikut saja. Kita ikut saja. Apply pads to patient's bare chest. Apply pad dulu, Plug in pad connector next to flashing light. So dia ada gambar tunjuk pad ni letak kat atas sini, atas dada kanan, dan satu lagi kat sebelah bawah dada kiri. Plug in connector. Lepas tu plug in connector dia kata, kita plug in connector. Lepas tu kita tunggu arahan. Jadi untuk anda semua, Analyzing heart rhythm. Dia tengah baca. Jadi kita jangan sentuh masa tu kita berhenti CPR. Dia akan menganalisa itu aktiviti elektrik. Shock advised. Dia kata dia kata suruh kita shock. Dia Stay kena clear touch. of pain. Jadi jangan sentuh jangan sentuh. Deliver shock now. Okey, Press the orange button now. Dia suruh kita tekan butang shock. Jadi pastikan tak ada orang sentuh mangsa tu, kita tekan. Shock delivered. Dah shock. Pause. Start CPR. Terus buat CPR. CPR yang tekan. CPR tekan lagi. Lagi 3 kali. Jadi dia ada timer. Setiap 2 minit dia akan remind kita. Atau suruh berhenti CPR, kita akan menganalisa lagi, tengok perlu bagi shock ke. Jadi AED akan menganalisa bila kita akan berhenti ataupun berapa kali kita akan kena buat bagi renjatan dia kita ikut arahan saja. Lepas sampai 2 minit, dia akan kata stop CPR. Dia akan kata analyze heart rhythm dan dia akan beritahu kita sama ada perlu shock ke tidak. Kalau tak perlu shock, dia akan kata terus CPR. Kalau dia kata perlu, kita pun tekan butang shock sampai kita patient tu bernafas balik ataupun kita dapat nadi balik. Dalam masa yang sama kita tunggu ambulans. Betul. Tunggu ambulans mari. Kalau patient sudah ada bernafasan, ada nadi, kita jangan buka pad semua ni. Kita masih letak sebab dia masih boleh monitor. Jadi ini di CPR. Kalau macam untuk kanak-kanak tadi kan, adakah ia saiz yang berbeza? Ya, betul. Jadi dalam beg AED tu mereka ada biasanya ada dua pad yang bersaiz berlainan Untuk budak bawah umur 8 tahun ataupun berat badan kurang daripada 25 kilo kg Dia punya bayangkan ini kalau pad untuk kanak-kanak kita letak satu kat tengah-tengah dada dia dan satu kat tengah-tengah belakang back behind the back kat tengah-tengah belakang. Macam ini. Tengah-tengah belakang macam ni. Dan kita pun buat CPR dan dia kata kalau nak shock kita pun shock. Untuk pengetahuan semua, apa yang kami tunjukkan ini patung ini berdiri supaya senang untuk kami tunjukkan kepada anda. Secara realitinya apa yang akan kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah mangsa haruslah berada dalam keadaan terbaring. Barulah kita boleh menggunakan AED ini dan juga akan ikut arahan yang dikeluarkan oleh mesin AED ini. Ada suara yang jelas kedengaran, kita hanya follow saja. Cuma yang paling penting adalah skill juga kemahiran CPR tu, doktor. Jadi persoalannya di sini, kalau di satu lokasi itu tidak ada orang berani nak buat CPR. Jadi macam mana tu, doktor? Ada AED tapi tak berani nak buat CPR. Itulah kita galakkan orang. Kalau tekan macam terlebih tekan ke terkurang tekan ke macam mana tu, doktor? Betul. Jadi itu sebab kita galakkan orang ramai datang menyertai itu khusus buat CPR. Sangat senang
hanya separuh hari saja sudah boleh belajar dan boleh belajar guna AED. Khusus CPR dengan AED sekaligus. Ya, betul. Setengah hari saja sudah boleh mahir tahu buat. Sangat senang. Jadi doktor, apabila kita bercakap juga mengenai AED dan juga CPR ini, adakah ia akan, kalau kita tak buat ini, akan menyebabkan sudden death, kematian mengejut, ataupun tiba-tiba orang tu mengalami masalah jantung? Okey, jadi macam saya kata, bila seorang tumbang biasanya ialah mereka mengalami sudden cardiac arrest. Maksudnya dengan beberapa sebab tertentu jantung mereka tiba-tiba berhenti. Kalau kita tidak boleh memulihkan aktiviti jantung ini supaya dia boleh pump balik, dia akan menjadi sudden cardiac death. Ya. Jadi lagi awal kita buat CPR dan lagi awal kita guna AED ini, peluang untuk mangsa tu untuk terus hidup lagi tinggi. Ya, jadi ada kajian menunjukkan kalau kita boleh buat CPR AED dalam masa 1 minit, dia punya peluang untuk hidup setingginya sampai 90%. Ya. Dan tanpa AED kurang daripada 5%. Okey, maksudnya kalau kita tak buat, dia ada kemungkinan untuk seseorang itu boleh menghadapi kematian secara mengejut. Ya, betul. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlaku, kerana itulah kemahiran yang anda perlu belajar adalah kemahiran untuk CPR dan juga AED ini. AED kami dah tunjukkan, sebab apa? Dia senang. Kita hanya ikut instruction yang dikeluarkan dalam manual ini. Cuma dia agak crucial bab CPR tu lah. Semua takut orang tekannya tak dalam, tekannya terlebih dalam pun menyebabkan patah. Betul. Mungkin ada dalam pengalaman doktor lah mengendalikan kes-kes yang melibatkan kegagalan untuk orang sekeliling menggunakan AED, ada atau tidak? Ya, pernah. Pernah sekali saya pergi melancong ke luar negara. Ini berlaku kat lapangan kapal terbang, airport ya. Jadi ada satu pelancong dia kat kaunter airport tu tiba-tiba dia tumbang lah. Ya. Jadi sebelum tu ada orang nak cuba bagi CPR. Ya. Dia orang bagi CPR tapi tak dapat, patient masih tak dapat sedar, tak dapat bernafas balik. Saya pun terus saya kata, you kena pergi cari AED. Ya. Sebelum tu dia orang tak ingat pasal AED. So dia orang pun tanya, mana nak cari? Saya kata lapangan terbang airport mesti ada. Biasanya dia orang letak dekat pintu masuk utama, main entrance ya. So ada staff sana pergi cari, sempat kita bagi shock, lepas tu kita dapat save the patient lah. Doktor jadi hero lah. Saya seorang sajalah. Macam saya kata, kita kena dapat bantuan orang lain juga. Jadi ia sangat penting untuk kita dapatkan bantuan daripada orang sekeliling. Perkara pertama yang perlu kita buat adalah dapatkan bantuan. Jadi kalau anda ada sebarang kemusykilan, ada sebarang soalan untuk ditanyakan dengan Dr. Loh, boleh saja pergi saja ke Facebook Institut Jantung Negara. Di live tersebut kan ada komen dan juga letakkan soalan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dan Dr. Loh akan kupas dan juga menjawab persoalan ini. Terima kasih kepada Anis, ada Teresa juga ada, Abdul ada yang melihat dan juga menonton IJN Heart Chat pada hari ini, dan kita bercerita mengenai AED. Okey. Kami juga minta maaf ada sedikit bukan kata kesilapan teknikal, tetapi ada sedikit cabaran dalam live hari ini. Mungkin sedikit suara yang tidak dengar, tidak jelas. InsyaAllah kami akan improve lagi selepas ini supaya segala maklumat akan kami berikan itu tepat kepada anda, tepat, sahih, cepat dan juga pantas kepada anda langsung daripada Institut Jantung Negara. Mungkin ada lagi doktor nak terangkan kepentingan AED ini dan juga CPR ini, dan juga panggillah orang di luar sana yang sedang menonton kita ini supaya datang untuk kemaskan kemahiran mereka CPR dan juga AED di Institut Jantung Negara. CPR dan AED ini sangat penting sebab kita tidak tahu
Ada separuh, ada 2 hari program, ada separuh hari juga program, ada corporate package dan banyak lagi. Dan sebenarnya inilah sebenarnya satu skill yang perlu kita tahu. Kalau biasanya kalau di corporate sector mereka akan provide their staff with this kind of training. Ya, betul. Okay. Ya. Terutamanya dalam jabatan QHSE, Quality Health, Safety and Environment. Pentingnya sesuatu syarikat untuk kekalkan kesihatan pekerja mereka dengan skill-skill begini, kerana kami sedar bahawa kalau kita boleh buat dan juga menggunakan AED CPR ini, kita boleh selamatkan banyak nyawa. Mungkin kita boleh kurangkan daripada 50 orang yang secara statistiknya mati diakibatkan oleh penyakit jantung di Malaysia, kita boleh kurangkan nombor tersebut. Mungkin di akhirnya doktor ada pesanan terakhir kepada penonton di luar untuk datang berkursus dan juga keep some knowledge and the importance of AED. Okay, so kalau ada nampak orang dapat sudden cardiac arrest ni, most importantly keep calm. Ya, minta pertolongan, jangan sendiri jadi hero satu orang, tak cukup, ya. Dan sentiasa ingat kalau sekadar buat CPR tak cukup, kena guna AED. Okey. Ya? Sebelum kita berakhir, doktor, ada satu soalan daripada penonton kita di Facebook, katanya di mana kita boleh dapatkan AED ini, dan juga kalau katakan nak letak di rumah, adakah ia memerlukan kos yang tinggi? Ya. Mula-mula AED ni besar, ya, tapi lepas teknologi semakin maju, dia makin kecil, ya, senang dibawa, mudah alih. Dan ya, ada kat tempat negara maju pun ada doktor menggalakkan orang simpan AED ni kat rumah, terutamanya kalau dalam rumah tu ada ahli keluarga yang mengalami masalah penyakit jantung, ya, yang senang ataupun risiko tinggi boleh dapat sudden cardiac arrest. Jadi ini sebenarnya kalau kita tengok online shopping pun sekarang pun boleh beli juga. Maksudnya harga dia berbeza mengikut pengeluar. Ya, betul. Tapi harga dia lebih kurang lingkungan 8,000 macam tu, sampai 10,000 pun ada. So ada dekat Facebook ni dia kata, saya pernah survey AED 6,500. Kadang-kadang jangan tertipu sebab ada AED yang untuk training saja. Okay. Itu bukan AED yang sebenar. Ada we got one more question. Can AED be used on people with pacemaker? Okey, boleh juga. Tapi bila kita letak pad tu, jangan letak atas pacemaker. Pacemaker sebenarnya biasanya letak kat sebelah dada kiri, atas sini. Ya, that's why kita letak pad kat sebelah kanan dan kat bawah sini. Mungkin ada orang tak faham apa itu pacemaker. Pacemaker tu adalah satu alat perentak jantung. Ya, dia kalau ada orang kadang-kadang jantung dia sangat lemah atau terlalu perlahan, kita akan letak satu macam bateri, ya, generator dalam badan pesakit, dan dia akan bagi elektrik kepada jantung supaya jantung boleh terus pump. Okey, jadi kalau ada pacemaker itu, pad ini tidak boleh diletakkan di situ. Tak boleh letak atas, ya. Biasanya pacemaker kat sebelah kiri. Okay. Kita boleh rasa kalau pesakit tu ada satu pacemaker, kita letak jari kat atas dada dia, kita boleh rasa dia keras. Jadi itu semua pun kita perlu tahu. Jangan tiba-tiba dah kalut tiba-tiba nak letak terus, tak boleh. Kena check juga, takut ada pacemaker di sini, tidak boleh letakkan. Kita hanya meletakkan di tempat yang tidak ada pacemaker. Satu lagi keadaan ialah macam mangsa lemas, ya, dalam kolam renang, badan basah. Jadi sebelum kita letak ini, kita kena keringkan badan dia dulu. Sebab air ni boleh bawa arus elektrik. Ya, kalau kita shock patient, nanti air tu sentuh dengan kita pun boleh dapat shock tu nanti. Okey, saya rasa kita dah menjawab soalan-soalan di Facebook ini. Terima kasih kepada yang menonton, ramai sebenarnya yang menonton kami pada hari ini dan juga bercerita tentang kepentingan AED. Kami harap apa yang kami sampaikan ini dalam bahasa yang begitu mudah untuk semua orang faham bagaimana kita boleh gunakan AED. Perkara yang paling penting, kalau berlaku kecemasan, orang pingsan, tumbang ke apa ke, call for help. Itu perkara pertama. Selepas itu, kalau kita ada skill CPR, kita kena buat CPR dalam masa yang sama. Orang lain kena cari AED ini dan kita akan teruskan instruction menggunakan AED ini menerusi mesin AED ini. Dia ada suara dia, kita boleh faham, kita follow saja instruction itu. InsyaAllah orang yang pingsan itu, orang yang tumbang itu, kita boleh selamatkan, doktor. Ya, betul. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Loh di atas penerangan yang begitu jelas tentang AED. Jadi untuk minggu depan, saya sekali lagi akan menjadi moderator. Minggu depan kita akan berkongsi kepada anda tentang satu tajuk yang cukup menarik, iaitu kita ada choking pada 21 Oktober nanti. Choking itu bagaimana kita nak, bila tengok anak kita tiba-tiba tercekik. Bukan anak saja kan, kadang-kadang orang besar pun kadang-kadang tercekik makan nasi ke, segalanya boleh terjadi. Jadi macam mana kita nak handle perkara tercekik itu
Minggu depan bersama dengan saya 21 Oktober, saya akan mengupas dan juga saya akan membawakan seorang lagi pakar daripada Institut Jantung Negara kepada anda semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Get to know your heart with Dr. Heart. Are you at risk of heart attack? You are over 35 years old. Your family member had heart attack at young age. You are a smoker. Your BMI 25 or greater, especially if you have excess fat around your waist. You do not practice a healthy lifestyle and exercise. You suffer from high blood pressure and diabetes. You have not been to any health examinations. Register yourself for a heart examination with us at IGN today.